Pernahkah anda memikirkan persekitaran pembelajaran pada masa hadapan? Bagaimanakah mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan? Semua ini akan dirungkai dalam webinar ini. Selamat datang ke Leadership and Education, Administration and Development Webinar tahun 2023. Baiklah, kita terus kepada pembentang ketiga. Dengan ini, saya ingin perkenalkan pembentang ketiga iaitu Cikgu Nurlisa binti Kamba daripada Sekolah Kebangsaan St. John Beaufort, Sabah. Dan tajuk kajian tindakan beliau adalah Bilang Bijak sebagai Pengukuhan Pembelajaran Penjodoh Bilangan dalam kalangan murid tahun 4. Marilah kita berkenalan dahulu dengan pembentang ketiga, iaitu beliau merupakan seorang YouTuber pendidikan, dikenali sebagai Cikgu LK, dan seorang GPGD Google KPM 2023-2024. Beliau juga merupakan co-leader GEG Beaufort dan tersenarai dalam top 50 Cikgu Juara Digital 2022 dan juga merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah Akademi YouTuber. Dengan ini, selamat datang, dipersilakan pembentang ketiga Cikgu Nurlisa. Ya, dipersilakan Cikgu. Terima kasih Puan Devi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada panel penilai, Puan Moderator, rakan pembentang dan hadirin yang sedang menonton sidang pagi ini. Saya Nurlisa binti Kamba dari SK St. John Beaufort, Sabah. Tajuk kajian tindakan yang akan saya bentangkan sebentar lagi ialah Bilang Bijak sebagai Pengukuhan Pembelajaran Penjodoh Bilangan dalam kalangan murid tahun 4. Menurut kajian Harlina, Zubaida dan Aini pada tahun 2017 menyatakan bahawa sedikit perubahan pedagogi pengajaran perlu dilakukan bagi memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan lebih kondusif dan sesuai dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 terutamanya bagi subjek bahasa Melayu. Jadi dalam konteks pembelajaran bahasa Melayu, tata bahasa memainkan peranan penting dalam membantu murid-murid memahami dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan berkesan. Berdasarkan refleksi awal, saya terpanggil untuk membuat kajian dalam aspek tata bahasa penjodoh bilangan. Setelah mendapati setiap kali saya menjalankan PDPC, hasil pemerhatian awal, murid menunjukkan masalah untuk menggunakan penjodoh bilangan yang betul dan terdapat kekeliruan antara penjodoh bilangan dengan kata bilangan. Seterusnya, situasi ini menyukarkan saya untuk memastikan murid-murid mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Oleh itu, terdapat 3 isu utama dalam pembelajaran penjodoh bilangan kelas tersebut. Pertama, isu respon lisan murid, iaitu murid hanya meneka dan menjawab secara hentang keromoh. Ada juga murid yang memilih untuk diam. Kemudian naikkan bahu sebagai isyarat mereka tidak tahu. Tanpa sebarang usahalah saya lihat untuk menjawab. Kedua, respon bertulis murid, iaitu saya dapat lihat penggunaan bahasa rojak. Contohnya penggunaan penjodoh bilangan sebiji untuk telur, walhal sepatutnya sebutir telur. Kerana murid sudah terbiasa dengan bahasa perbualan harian. Ketiga ialah murid kurang motivasi kerana kurangnya penggunaan teknologi dalam bahan bantu mengajar yang dapat menarik minat murid untuk kekal memberikan penglibatan yang aktif di dalam kelas. Jadi berdasarkan isu-isu tersebut, maka fokus kajian saya ialah untuk memperkukuh pembelajaran penjodoh bilangan murid tahun 4 menggunakan intervensi inovasi yang dicipta iaitu bilang bijak yang membawa erti menggunakan penjodoh bilangan dengan bijak. Baik, objektif kajian ini adalah berdasarkan model Chemist and McTaggart 1988 yang diubah suai oleh bahagian perancangan dan dasar pendidikan tahun 2021 iaitu yang pertama, meneroka masalah yang dihadapi oleh murid tahun 4 dalam pembelajaran penjodoh bilangan. Kedua, mengenal pasti perancangan tindakan yang sesuai dengan menggunakan inovasi bilang bijak. Yang ketiga, mengenal pasti pelaksanaan dan penilaian terhadap inovasi tersebut. Seterusnya, yang keempat, meneroka refleksi pelaksanaan inovasi bilang bijak. Baiklah,
Dalam metodologi kajian, reka bentuk kajian ini menggunakan model kajian tindakan Cambridge dan McTaggart yang diubah suai oleh bahagian perancangan dan dasar pendidikan 2021. Iaitu terdapat 4 langkah dalam model ini, iaitu tinjauan awal, merancang tindakan dan melaksanakan tindakan dan merefleksikan tindakan. Kajian bertempat di SK St. John Beaufort dengan sasaran kajian iaitu murid tahun 4 Bestari yang terdiri daripada 17 orang murid. Pada asalnya sebenarnya adalah 18 orang murid. 10 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan. Instrumen kajian yang digunakan termasuklah ujian pra, ujian pasca, borang pemerhatian dan temu bual separa berstruktur. Ujian pra saya gunakan untuk membuat tinjauan awal terhadap tahap pengetahuan murid sebelum melaksanakan pembelajaran bilang bijak. Seterusnya ujian pasca saya gunakan untuk menilai peningkatan pengetahuan murid setelah melaksanakan intervensi. Seterusnya borang pemerhatian dan temu bual separa berstruktur digunakan untuk mengumpul maklum balas daripada murid-murid. Jadi saya terangkan serba ringkas tentang intervensi ini. Intervensi ini merupakan satu pendekatan inovatif yang memanfaatkan pelantar seperti Google Form, YouTube, Canva, DID AI dan CapCut untuk menggabungkan cerita animasi, grafik, audio dan kuis interaktif. Jadi kalau lihat intervensi bilang bijak ini sebenarnya disusun mengikut sukatan standard pembelajaran bahasa Melayu tahun 4 dan boleh digunakan dalam satu PDPC yang lengkap. Sesi pembelajaran dimulakan dengan menonton video pembelajaran, kemudian soal jawab. Seterusnya murid akan memilih tajuk cerita yang ingin mereka selesaikan. Kedua-dua cerita yang saya telah sediakan merupakan silibus penjodoh bilangan bahasa Melayu tahun 4 yang diinspirasikan daripada buku teks halaman 28 dan 125. Seterusnya murid cuba selesaikan setiap babak yang mengandungi soalan kuis penjodoh bilangan sampailah cerita tersebut tamat. Dan terakhir sekali ialah aktiviti pengukuhan. Sebab itu saya katakan tadi pembelajaran bilang bijak ini digunakan dalam satu PDPC yang lengkap kerana dia bermula dari set induksi hinggalah aktiviti yang terakhir. Kemudian pelaksanaan kajian ini bermula dengan pemerhatian awal semasa PDPC penjodoh bilangan. Kita mau kenal pasti cabaran dan kesilapan yang sering dilakukan oleh murid. Seterusnya ujian pra bagi mendapatkan tinjauan awal terhadap tahap pengetahuan murid. Ketiga, penggunaan intervensi bilang bijak. Yang keempat, selepas selesai sesi PDPC bilang bijak, ujian pos dilaksanakan. Seterusnya, temu bual separa berstruktur dijalankan di mana murid-murid berkongsi pendapat mereka tentang keberkesanan inovasi, kesukaran yang mereka hadapi dan cadangan yang boleh saya tambah baik. Oleh itu, dapatan kajian semasa proses pemerhatian awal saya mendapati hanya sebilangan kecil yang mampu menjawab soalan yang diajukan semasa sesi pembelajaran. Bagi murid yang lemah dalam pengetahuan penjodoh bilangan, ia kurang aktif sebab dia tidak dapat memberikan respon semasa aktiviti. Ada juga murid yang memberikan respon namun hanyalah jawapan yang hentam keromoh. Seterusnya kita lihat dapatan kajian ujian pra. Terdapat 6 orang murid tunjukkan pengetahuan sederhana, tidak ada tahap yang tinggi. Kemudian 6 lagi pada tahap pengetahuan rendah dan 5 lagi pada tahap yang sangat rendah. Baiklah, seterusnya dapatan ujian pos pula. Terlihat peningkatan yang signifikan dalam prestasi murid-murid. Murid-murid yang sebelumnya memperoleh markah rendah telah mengalami peningkatan yang ketara mencapai markah yang lebih tinggi dalam ujian pos. Jadi kita lihat peningkatan markah yang sangat tinggi boleh dilihat pada keputusan murid 17 dan yang kedua tertinggi ialah murid 3. Oleh itu 15 daripada 17 orang murid mengalami peningkatan markah manakala 2 orang murid lagi kekal tiada perubahan markah pada ujian pra dan ujian pos. Oleh hal yang demikian, perbandingan keputusan markah ujian pra dan ujian pos itu tadi menunjukkan peningkatan yang positif dalam pencapaian murid-murid setelah melalui inovasi pembelajaran bilang bijak dan memberikan keyakinan kepada mereka dalam keberkesanan pendekatan pengajaran ini. Baiklah, dalam dapatan temu bual separa berstruktur yang telah saya jalankan, saya bahagikan kepada 6 tema. Yang pertama, pengalaman penggunaan.
penghasilan inovasi bilang bijak, seterusnya kesan terhadap motivasi murid, kesan terhadap pemahaman konsep, dan seterusnya kelebihan inovasi bilang bijak itu, dan saya juga memperoleh kelemahan inovasi bilang bijak untuk ditambah baik. Baiklah, saya beralih kepada refleksi semula. Kesimpulan yang boleh saya dapat adalah berdasarkan objektif, 4 objektif yang telah saya sampaikan tadi. Untuk objektif yang pertama, dapat dilihat bahawa terdapat kesan yang positif memperkukuh dalam pembelajaran penjodoh bilangan. Yang kedua, dengan bilang bijak ini, pengalaman pembelajaran lebih menyeronokkan dan menarik melalui penggunaan teknologi dan multimedia. Ketiga, berdasarkan dapatan kajian, pembelajaran penjodoh bilangan lebih interaktif dan efektif bagi murid dalam memahami konsep penjodoh bilangan. Dan terakhir, dengan mengambil kira refleksi kajian ini dan dapatan dari kajian-kajian lain, langkah-langkah dapat diambil untuk memperbaiki dan mengembangkan inovasi bilang bijak pada masa akan datang. Oleh itu, berdasarkan kajian ini, terdapat 4 cadangan kajian lanjutan lah. Yang pertama ialah pembangunan kandungan, kedua pelarasan teknologi, ketiga aktiviti pembangunan dan pengukuhan rangsangan, terakhir adalah peningkatan kualiti ujian pasca. Sekian saja pembentangan kajian tindakan saya yang bertajuk Bilang Bijak Memperkukuh Pembelajaran Penjodoh Bilangan dalam kalangan murid tahun 4. Saya serahkan semula kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang ketiga iaitu Cikgu Nurlisa binti Kamba dengan tajuk kajian tindakan iaitu bilang bijak sebagai pengukuhan pembelajaran penjodoh bilangan dalam kalangan murid tahun 4. Dengan ini kita mempersilakan semula kedua-dua penilai iaitu penilai pertama Puan Jamilah binti Osman dan penilai kedua Dr. Diti Ansawi untuk memulakan sesi soal jawab. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Tahniah Cikgu Nurlisa kerana dapat membentang dengan baik walaupun termengah-mengah tadi tu kan nak habiskan ini. Okey. Objektif tadi kan 15 daripada 17 orang berjaya meningkatkan kita punya objektif tercapailah 15 daripada 17. Sementara 2 orang lagi tidak, masih mengekalkan prestasi dia. Okey. Kenapa perkara sedemikian berlaku? Orang kata kenapa kita kata dia berjaya kan, tapi 2 itu kita tak boleh nak tinggalkan lah. Kenapa berlaku keadaan sedemikian? Terima kasih Puan Jamila. Baiklah, saya terangkan tentang situasi murid di dalam kelas saya lah. Okay, sebenarnya dalam kelas saya ada 3 orang murid yang tidak dapat membaca dengan baik. Salah seorangnya dia membaca, dia tergagap-gagap, dia kena membatang suku kata. Oleh itu saya akan berusaha untuk 2 orang murid inilah. Yang satu dia dapat baca dengan baik. Maksudnya dia baca perlahan-lahan dan dia cuba fahami berdasarkan pembelajaran bilang bijak itulah. Namun yang 2 lagi ini saya akan usahakan pada kitaran akan datang. Terima kasih Puan. Okey, jadi kita punya next untuk 2 orang itu memang kita akan tackle lah. Kita tidak boleh tinggalkan 2 orang lah kan. Okey, tahniah sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Puan. Okey, Cikgu Lisa, tahniah sekali lagi atas pembentangan. Okey, thank you. Cuma mungkin saya tidak berapa nampak tadi. Boleh tolong terangkan semula bagaimana pelaksanaan penggunaan intervensi ini di semasa dalam kelas Cikgu. Baik, terima kasih doktor. Oleh kerana sebenarnya utama dalam yang saya gunakan melalui Google Form dan murid akan melihat kepada dalam Google Form tersebut, murid akan melihat saya sediakan video pembelajaran yang mengandungi 60 penjodoh bilangan. Kemudian selepas selesai menonton video, murid akan menjawab soal jawab daripada saya lah. Kemudian murid akan diberi peluang untuk memilih cerita yang mana satu untuk mereka selesaikan. Sebab
cerita yang saya hasilkan ini menggunakan tajuk yang sama daripada buku teks tahun 4 KSSR Semakan 2017. Jadi mana yang mereka ingin selesaikan, di situ saya menggunakan konsep branching senario di mana jika mereka menjawab kuis yang terdapat dalam cerita tersebut tidak tepat, mereka akan membaca penerangan, mereka kena jawab sehingga betul supaya kisah ataupun cerita tersebut akan sampai ke penamatnya. Baiklah, kemudian murid-murid juga apabila mencuba untuk menyelesaikan babak tersebut, mereka akan ada proses perbincangan dengan mereka secara dalam kelas, dan pada masa yang sama juga mereka akan faham konsep penggunaan penjodoh bilangan melalui penerangan apabila mereka memilih jawapan yang tidak tepat. Jadi di akhir sekali selepas selesai cerita tersebut telah tamat, ceritanya bahagia, telah tamatlah. Kemudian ada soalan aktiviti pengukuhan lagi. Kemudian barulah kita lihat di sini PDPC Bilang Bijak ini berakhir dengan PDPC yang lengkap lah. Guru boleh terus buat refleksi pada akhirnya. Terima kasih, Doktor. Okay, terima kasih sekali lagi. Okey, kembali kepada moderator kita. Okey, terima kasih banyak kepada kedua-dua penilai atas soalan-soalan yang dikemukakan kepada pembentang ketiga iaitu Cikgu Nurlisa binti Kambang. Pembentangan Leadership and Education, Administration and Development Webinar 2023, Pingat Gangsa. Pingat Perak. Pingat Emas. Pingat Platinum. Tahniah dan syabas semua pembentang.